Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala wa kharajal muharramu li zatihi. Ini jumlah atas pada kharajat safasiful umur, yang ialah jadi tafri', jadi cawangan daripada kata di atasnya. Apa dia tu? Pada kata walaysa muharraman wala makruhan, dia kata tadi, bi alla yakuna min safasifil umur walaysa muharraman wala makruhan. Lepas tu fa kharajat, tak kala kata kullu amrin haya umum tadi dengan syaratnya bukanlah ia daripada pekerjaan yang keji, maka terkeluarlah oleh pekerjaan keji. Terkeluar, tak kala terkeluar tidak disunat basmalah dan hamdalah. Wa kharaja, ini keluar pada kata walaysa muharraman wala makruhan. Syarat kullu amrin hak yang nak disunatkan tu bukan ia benar haram dan bukan ia benar makruh. Kalau gitu wa kharajal muharramu, dan terkeluarlah daripada kata al-amrin fi hadis tu, keluar oleh al-muharramu li zatihi, benda yang diharamkan semata-mata dirinya, diri muharram. Diri tu kerja dia tu haram. Dia panggil muharraman li zatihi, tidak kerana lain dak. Misal dulu kazina, seperti diri zina tu, tak ada kerana tu kerana ni dak dah. Bukan kata dilarangkan zina kerana takut jadi penyakit ke, takut begitu begini dak. Diri berzina tu dilarang. Kalau itu muharramul li zatihi, itu haram bismillah. Tu nak ayat kita. Wal makruhu li zatihi, dan terkeluar oleh benda makruh bagi dirinya juga. Misalnya mana makruh li zatihi? Dia misal kan nazari li farji zaujatihi bila hajatin, 3 kali. Seperti tilik tengok, kita panggil akan farah isterinya. Ya kai. Kalau farah bukan isteri itu haram. Masalah muharram. Dia kai. Farah isterinya bila hajatin, dengan tidak ada hajat. Tu makruh tu. Mata-mata nak tengok. Tu makruh li zatihi. Duk dia buka kain tanah tengok. Jadi lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Nak dia faham masalah. Tak dia. Tu benda makruh tu. Lepas bismillah makruh pun tu. Gitu. Tak kala kharaja tak pernah nah. Fatahrumu. Ini nisbah kata hak al-muharramu li zatihi, fatahrumu, maka haram ia al-basmalah. Haramlah zina bismillah. Haram ia alal awwali, atas yang pertama, yakni alal muharrami li zatih. Wa tukrahu, dan dimakruh akan dia akan basmalah ala tsani, atas yang kedua, atas kata al makruh li zatih. Habis itu. Bi khilafil muharrami li aridin. Tak kala kait tadi muharram tu dua bagai pula tu. Ada satu lagi muharram kerana benda arid. Ataupun dengan kata lain dia panggil muharram li ghairihi pun panggil. Li aridin atau li ghairihi pun panggil. Fatullah jelah kalau kata muharrami li ghairihi pun dia juga. Keluar oleh benda haram tapi kerana lain. Kerana sabit sesuatu perkara yang baru datang, dia panggil haram li arid ataupun haram li ghairihi. Haram dia tu kerana lain. Misalah mana? Ya misal begini. Kal wudu'i, seperti ambil wudu
bima maghsubin dengan air yang dirampas. Air milik orang dah ubuh dalam jebu, dalam botol. Kita ambil air. Mai air jebu kena ambil semaya. Tak boleh kena minum. Kena kukanya ambil. Aku nak ambil semaya ni. Nya ambil. Tuan tak izin, tuan tak benar. Tu panggil ma'im maghsub. Air yang dirampas. Lepas tu ambil air apa? Ambil wuduk dengannya. Ambil wuduk tu itu haram tu. Haram dia ambil wuduk. Tak, dia ambil wuduk tu wajib. Dia ambil wuduk tu wajib bagi orang tidak ada wuduk yang nak semaya ataupun nak kerja benda hak terhenti atas wuduk tu. Ambil wuduk tu wajib. Haram tu haram kerana air rapah lah. Tu kata li aridin. Maka hak ni sunat bismillah. Nak ambil wuduk tu sunat bismillah. Haram segi kata rapah air orang. Haram segi rasab. Dia ambil wuduk tu wajib. Tak serupa hak tadi. Hak tadi berzina sendiri tu haram. Tak ada kira ada diri berzina tu haram. Tu apa yang muharram li zatihi. Tu dia. Ni diri ambil wuduk tu wajib. Bagi orang yang nak semaya yang tidak ada wuduk, ambil wuduk tu wajib. Tiba-tiba ni dia ambil wuduk dengan air yang dirapah. Haram tu. Dia kata muharram li aridin. Maka misal tu jugalah supaya kita kata makan benda curi apa tu. Tu dia. Kita curi buah kayu orang. Maka kita nak makan sunat bismillah. Takkan curi makan benda curi tu haram. Haram li aridin dia panggil. Faham tak? Satu lagi wal makruhi li'aridin atas pada al muharrami tu sebab kita baca khafah bi khilafil makruhi li'aridin. Bersalahan benda makruh kerana arid, kerana sewaktu datang, kerana perkara baru ataupun li ghairihi kerana lain. Misal dulu ka aklil basali, seperti makan bawang. Ini bawang mentah. Makan bawang dengan keadaan mentah. Makan basal, makan bawang. Maksudnya bawang mentah. Makan tu makruh tu. Makruh tu. Tapi bukan makruh li zatihi. Makruh tu kerana bau keji. Sabit tu kalau masak tak apa. Tu dia. Habis bawang keji tadi. Dia panggil makruh li'aridin. Maka hak ni tafriq pada kharaja atau tafriq pada kata bi khilafnya fala tahrumu. Tafriq pada kata bi khilaf. Apa bersalahan? Benda haram li'aridin tak serupa dengan muharram li zatihi. Juga makruh li'aridin tak serupa dengan makruh li zatihi. Fala tahrumu. Dah kata bi khilaf gak? Maka tidak haram ia al-basmalah alal awwali. Kita ambil wuduk sunat bismillah. Haram segi kata rapah. Wala tukrahu ala tsani, dan tidak dimakruhkannya kan basmalah atas yang kedua. Nak makan bawang tu sunat bismillah. Bismillah habuan nak makan. Haram habuan atau makruh habuan makan bawang keji. Yang makruh kerana keji tu. Baik kita. Wa kharaja zikrul mahdu. Hundur klik pada atas, klik pada kata kharajat safasiful umur. Klik humi dah tu. Dan telah keluar daripada kata kullu amrin itulah. Dah kata kullu amrin siapa tu tak mula dengan bismillah, dikatanya kurang berkat, sedikit berkat. Kalau gitu terkeluar daripada kulli amrin oleh zikir semata-mata. Itu mana al-mahdu. Az-zikrul mahdu ay zikrul khalisu. Zikir semata-mata. Hak ni tak disunat dengan bismillah. Misalnya mana zikir semata-mata? Kala ilaha illallah. Tu misal. Subhanallah. Yalah tu. Alhamdulillah. Allahu akbar. Semua tu zikir semata-mata. Selawat zikir semata-mata dia panggil. Ini nak keluar Quran ni. Quran panggil zikir juga tapi bukan zikir semata-mata. Yang lain situ dia. Dia kait zikir mahab nak keluar tu lagi ke data Quran. Hak ni tak kalau kharaja
tafri' apa tadi? Fala tusannut tasmiyatu. Halih cakap dah tafannun fil ibarah. Dulu dia kata basmalah, sekarang halih kata bak lain pula. Tasmiyah. Tukar kecek, tukar ibarat nak jadi blind ni. Takut jemung cakap satu kelima tu halih pula. Fala tusannut tasmiyatu, maka tidak disunatkan ucap bismillah alaihi atasnya, atas zikril mahdi. Makna kalau kita nak mengatik, itu apa yang mengatik ratib. Kalau kita nak meratib, pakai la ilaha illallah. Kalau nak mula juga ambil hadis kata afdaluz zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir ialah la ilaha illallah. Tu lapar hadis. Tambah tu afdaluz zikri la ilaha illallah. Sambung la ilaha illallah. Bukan bismillah dak. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah tu setengah daripada zikir semata-mata. Kalau gitu apa nak keluar hak mana zikir semata-mata? Lalu kata bi khilafi ghairil mahdi, yani bi khilafi zikri, hazah mausuh dah. Hazah man'u dah. Bi khilafi zikri ghairil mahdi, bersalah zikir tapi zikir yang bukan semata-mata. Sebab Quran panggil zikir kan. In huwa illa zikrun wa Qur'anum mubin. In huwa illa zikrun kata. Tidak ada ia barang yang dibaca oleh Muhammad tu, tidak ada ia malaikat hanya zikir dan Quran. Jadi atas khas ke atas am. Jadi Quran ni zikir pun panggil. Bila sebut Quran khas, bila sebut zikir umum. Zikir yang bukan semata-mata. Seperti apa? Kal Qur'ani. Seperti Quran. Zikir panggil, tapi zikir ghairil mahd. Kan? Boleh kata Quran ni panggil zikir bukan zikir semata-mata. Listimalihi. Ni nak ilak pada ghairil mahdi ni. Ilak nak ilak kata kan? Listimalihi ni kena kata ilak pada suatu mahzuh molek kedi amalan molek. Dan nak katakan wa innama kana al-Quran zikran ghaira mahdi listimalihi. Tu dia. Sesungguhnya adalah Quran ini bukan zikir, bukan semata-mata. Ini bukan semata-mata zikir. Sebab apa boleh kata Quran ini bukan semata-mata zikir? Hanya zikir juga, tapi zikir yang bukan semata-mata. Sebab listimalihi, kerana melengkapinya Quran ala ghairi zikri. Habis tu kata bukan zikir semata-mata. Kerana zikir-zikir ni sebut nama Allah. La ilaha illallah. Tengok. Subhanallah. Tengok tu panggil zikir. Alhamdulillah. Sebut nama Allah. Allahu akbar. Hingga sebut nama Allah tajala tahlil, mengagungkan. Sebut nama Allah ngajalan menyuci panggil tasbih. Sebut nama Allah ngajalan puji panggil tahmid. Sebut nama Allah dengan jalan apa lagi membesar seperti Allah akbar, panggil takbir. Sebut nama Allah dalam bentuk doa turun rahmat ke atas Nabi, panggil selawat. Tu zikir belaka, tu zikir mahad belaka. Bila baca Quran tu satu daripada zikir, tapi bukan semata-mata zikir, kerana ada Quran ada royak cerita. Kadang-kadang tak ada sebut nama Tuhan, ada royak cerita. Kadang-kadang Quran ada royak akhirat. Dia kata listimalihi, kerana melengkapinya Quran tu ala ghairi zikri, atas lain pada zikir. Seperti kal akhbari, nak jadi jamak supaya nak usah dengan mawa'id jamak juga. Kalau baca ikhbar jadi mufrad. Kal akhbari, seperti segala khabaran, segala khabar-khabar. Tengok ada royak berita umat dulu dengan kaumnya, apa dengan nabi-nabinya. Tu ada royak dia menjadikan langit bumi. Tengok tu. Kalau ada royak. Tu kerana melengkapi Quran atau bukan zikir. Tak sepuluh la ilaha illallah tu zikir semata-mata. Selawat tu zikir semata-mata. Itu dia. Ada ayat Quran, ada ayat cerita, khabar wal mawa'izi, pengajaran.
Dalam ayat dok ayat pengajaran wala taqrabuz zina, dok ayat hukum jangan kamu hampiri zina. Tu bukan zikir semata tu. Tu dok mengajar tu. Ada nasihat wala takunu kallazina utul kitab. Mu jangan jadi orang mukmin, mu jangan jadilah seperti orang Yahud, orang yang telah diberikan kitab. Fatala alaihimul amadu, maka lama mereka duduk dengan kitab dengan nabi, lepas nabi satu nabi juga jadi kalih. Umur panjang jadi kalih bawa pada neraka. Hamu orang mukmin jangan jadi seperti tu. Tu panggil apa? Nasihat. Itu bukan zikir. Bukan zikir semata-mata, dia panggil nasihat. Abad tu kata Quran ini zikir ghairil mahdi. Apa hundur klik? Manakala zikir yang bukan mahdi, nak baca dia hadis sunat ke? Maksudlah hadis kullu amrin zibalik. Dah kata bikilah. Tafriqnya fatusannu. Ai fatusannu tasmiyatu alaihi. Tafriq pada bikilah. Ini sunat. Sunatlah baca bismillah. Hengok-hengoknya mari dak orang pendapat ulama kata kalau kita baca di tengah surah tu tak sunat bismillah. Ambil auzubillah. Tu dia. Kita nak baca di tengah surah. Maksud tengah surah ni asalkan mulakan dia pada awal surah kan ni tengah surah belakanglah. Tu dia. Misal kita baca surah Baqarah tak ada mula di alif lam mim dak. Tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Innal ladzina kafaru khatamallahu ala qulubihim. Baca jelah. Nak baca kat tengah surah mana tak disunat bismillah. Tu dia. Baik. Kata lagi wa kharaja ma ja'ala asy-syari'u lahu mabda'an ghairal basmalati wal hamdalati. Cara-cara baca tu perhatilah supaya tekah kita luar-luar masa tengok dia panggil mutalaah. Luar-luar ambil kitab tengok. Dia balas tu. Dan telah keluar oleh barang yang telah menjadi oleh syarak lahu lima. Syarak telah menjadikan baginya barang itu. Syarak menjadikan mabda'an, permulaan yang ghairal basmalati. Syarak sendiri menjadi permulaan selain daripada basmalah wal hamdalati. Misal gapo tu maja'ala syari' lahu hingga akhir kas-salati seperti sembahyang. Kan sembahyang ni kalau kira masalah kullu amrin dah zibalin kata sembahyang ni penting sekali lah, ibadat yang lebih lah. Sepatut kat mula dengan bismillah hak ni dak juga. Kerana ini masuk dalam kata barang yang telah menjadi oleh syarat akan permulaan yang tertentu dah selain daripada basmalah dan hamdalah. Oleh itu fala yubda'u. Maka tidak dimulakan dimulai bil basmalati dengan bismillah, ucap bismillah, dan juga wala bil hamdalati, dan tidak dimulai yakni akal sembahyang itu dengan hamdalah. Dak. Pas nak mulanya apa? Bal bit takbir, bal yubda'u bit takbiri. Itu dia. Bahkan dimulakan dengan takbir masalan. Itu dia. Dimulakan dengan takbir. Tu masalan. Ni nak misal je ni umassilu laka masalan. Supaya haji apa tu juga. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tu syarat mulanya hak tu. Habis selesai hubung kait dengan tafsir kullu amrin zibalin. Ni istinaf suku dia panggil. Apa dia ni buat satu soalan. Fa in qulta. Bukan istinaf ni fa ni. Fa ni nampaknya jawab syarat mahzuf. Seolah kata iza alimta ma zukira. Apabila engkau tahu barang yang telah sebut dulu. Mana?
Bukan dulu kata wa amalan bi khamari kullu amrin zibalin gigi sampai kepada ma'a khabari kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah. Jadi nampak dua hadis tu sekaligusnya berlawan. Dalam pengajian ilmu usul fiqh dia panggil tanaqud ataupun ta'arud. Nampak beletar-letar tu, nampak beletar tu. Nampak tu dua hadis tu. Nampak bergadah tu bahasa kampung kata. Nampak ada belawai tu pada zuhirnya. Apa? Hadis yang pertama suruh mula dengan bismillah mafhumnya. Hadis yang kedua suruh mula dengan alhamdulillah. Gak mana nak mula? Dan mula satu bermakna yang satu lagi jatuh yang kedua. Padahal hadis suruh mula kedua mafhumnya. Itulah dia katakan fa in qulta apabila engkau ketahui akan mazukira maka jika akau tanya bila akau tahu situ mana akau mai musyrik nak mula macam mana musyrik katakan bainal khabarainil mazkuraini ta'arudun kalau akau kata antara dua khabar dua hadis itu nampaknya ta'arud ada belawai tu hadis ni suruh mula dengan bismillah hadis yang kedua suruh mula dengan alhamdulillah gak mana boleh nak mula kedua gitu mula satu rasa mana-mana. Oleh itu, tak kala ta'aruf fa kaifa yumkinul amalu bihima. Maka bagaimanakah mungkin dapat nak beramal dengan keduanya dua khabarain? Kita nak amal kedua hadis, nak amal macam mana belawai tu? Kalau kita beramal dengan satu hadis bermakna tinggal satu tak boleh jelah. Hak Nabi kata kedua. Kalau kita tinggal satu ambil satu bermakna kita beri mes setengah seolah-olah. Tak boleh lah tu kena celak. Saya kata afatu'minum nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Asalnya kata kepada orang ulama Yahudi, mu nak beri mes setengah, lepas tu nak kupur setengah, pilih-pilih hak setuju gitu. Tak boleh lagu tu. Ayat lain kata udkhulu fis silmi kaffah, mu kena masuk dalam agama Islam tu semua seluruh, bukan sekerak-sekerak gitu. Jadi benar-benar lagu tu takutlah. Tiba-tiba hadis ni belawai. Bila belawai nak buat amal kedua tak boleh. Pas nak buat amal so, nampak tu ambil so tinggal so. Nampak beri mes setengah, kupur setengah. Seolah-olah kata. Macam mana? Itu nampak jalan sikit tu dulu. Tak kalau in qulta jawab qultu. Aku kata, fil jawab lah. Aku kata ujiba an zalika, dijawabkan daripada zalikal qaul ataupun zalikat ta'arud yang ada pada kata engkau itu. Dijawab bi ajwibatin. Baca dengan jamak ajwibah, jamak pada jawab lah. Bi ajwibatin. Kata dengan dijawab dengan beberapa jawapan. Cara jawab ni banyak cara. Maka di dalam sebanyak-banyak jawapan ni nak ambil satu, asyharuha, yang paling masyhurnya ajwibah, jawapan yang paling masyhur sekali ialah anna libtidaa, anna mula ubu hamzah di atas hamzah, anna libtidaa, bahawa semula itu ada nau'ani, ada dua bagai, dua macam. Cara mula ni dua macam kata dia. Tu dia. Untuk kita nak reti hadis tadi, kita mari reti sini dulu. Mula ni ada dua bagai. Panggil mula kedua. Maknanya satu haqiqiyun. Dia panggil ibtidaun haqiqiyun. Satu bagai panggil permulaan yang sebenar-benar. Permulaan sungguh. Permulaan hak semua ti. Sungguh ti. Mana tu ibtida' haqiqi? Selit dia panggil jumlah muqtaridah antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Sepatutnya sebut ma'tuf alaih, sebut ma'tuf dululah. Sepatutnya nak ada nau'ani. Mana nau'ani? Haqiqiyun wa idhafiyun. Sepatut sebut habis dululah. Tapi tak ada habis sebut tu nya selit jumlah. Nak apa? Gaduh nak royak dah. Dia panggil lil bayan. Faedah buat mari muqtaridah nak bayankan, nak menyatakan. Tak kala dua bagai. Mana dua bagai? Ibtidak hakiki. Seolah tanya, gapo ibtidak hakiki? Lalu terselit royak dulu. Wa huwa al-haqiqi itu ialah al-ibtida'u bima taqaddama amamal maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un. Itu panggil ibtidak hakiki.
iaitu memulai dengan barang yang terdahulu ia barang di hadapan maksud. Dan tak pernah mendahului akan dia oleh sesuatu pun. Ni ibtidah hakiki ni. Hak mula start sungguhlah ni. Dia akan satu lalu dah. Ni panggil ibtidah hakiki. Ni ibtidah hakiki. Tu satu. Satu lagi wa idhafiyun, atas pada hakikiyun. Dua bagai, satu panggil ibtidah hakiki, dua panggil ibtidah idhafi. Ibtidah idhafi macam mana? Tanya pula soalan lainnya. Wa huwa, iaitu al-idhafi tu, ialah al-ibtida'u bima taqaddama amamal maqsud. Supaya tak ni, iaitu memulai dengan barang yang terdahulu ia sebelum dah dihadapan maksud. Maksud tak ada masuk lagi. Mulai. Tapi lain dengan hak tadi, wa in sabaqahu syai'un. Dan jika mendahului akannya akan ma taqaddama oleh suatu sekalipun. Walaupun mendahului akannya oleh suatu sekalipun, panggil tidak juga. Tilik pada maksud tak siapa lagi. Kalau gitu bismillahirrahmanirrahim panggil tidak. Alhamdulillahirabbil alamin panggil tidak juga, kerana maksud tak masuk lagi. Maka boleh amal kedua-dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim mula. Alhamdulillahirabbil alamin mula juga. Tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim ibtidah hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin ibtidah idhafi. Kerana maksud nak cara ilmu usuluddin. Sebab tak ada siapa lagi ke maksud. Maka panggil mulai kedua tu. Jadi boleh amal kedua hadis ni kita. Fahum fabainahuma, kalau gitu maka antara keduanya. Apa tak ni? Apabila akau ketahui kata ibtidah ada dua bagai, fa tafri'iyah tu. Jawab syarat mazhub iza alimta ma zikra jadi tafri'. Apabila akau ketahui kata bahawa ibtidah itu ada dua bagai, maka fabainahuma, maka antara keduanya, antara dua nau'ain, ataupun bainahuma bainal ibtida'ain, ataupun nak sorah lagi fa bainahuma bainal haqiqi wal idafi. Tak apa belaka dah. Kalau gitu antaranya panggil nak nisbah. Maka nisbah antara dua tu ialah al-umumu wal khususul mutlaqu. Umum khusus mutlaq. Hak mana khusus? Ibtidah hakiki itu khusus. Mulai dengan barang yang sebelum daripada dihadapan maksud dan tidak mendului akannya oleh sesuatu. Tu panggil hak ibtidah sungguh. Adapun ibtidah idhafi hak tu umum. Kalau gitu pada kata wa in sabaqahu syai'un dia panggil ghayah lit ta'mim. Ghayah lit ta'mim. Seolah-olah kata sawaun sabaqahu syai'un am la. Seperti itu. Ghayah lit ta'mim. Tu kita faham daripada takrib belakang, boleh kita kata ghayah lit ta'mim. Seolah-olah kata ka'annahu qila, ka'annahu qala sawaun sabaqahu syai'un am la. Seperti itu. Kalau gitu bismillahirrahmanirrahim ibtidah hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin itu ibtidah idhafi. Habis. Kemudian fahumila khabarul basmalati ala an-naw'il awwali, maka ditanggungkan akan khabar hadis yang sakut paut dengan basmalah itu, maknanya ditanggung humila ala an-naw'il awwali, tanggung atas bahagian pertama, yakni al-ibtidah haqiqi, wa khabarul hamdalati, atas ada khabaru naib humila, maka ditanggungkan hadis hamdalah, hadis yang sakut paut dengan hamdalah ditanggung ala tsani, ala an-naw'i tsani, iaitu idhafi. Kau tu supaya tak berlawan. Maka tak ada berlawan apa? Amal kedua-dua hadis. Beramal dengan dua-dua hadis tu. Itu dia bukan amal satu dak. Hagana tak balik. Tak buat kok sebalik ni, kita mula dengan alhamdulillah dulu, patut bismillah belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil juga.
Dapat nak jadi amal kedua hadis. Tetangguh hak ni kok nuh ni apa boleh hasil maksud juga. Seolah-olah orang tanya jawab. Wa tu wa istinah bayani jawabun amma yuqal. Hagana tak balik. Mulanya alhamdulillah tetangguh hak yang pertama tu tidak hakiki. Tangguh alhamdulillah. Wa innama lam yu'kas. Dan sesungguhnya tidak diakas akalnya. Akal al-mazkur. Akah katakan tanggung ke khabarul hamdalah alal awal, tanggung ke khabarul basmalah alal tsani. Atau akah? Tak akah. Sebab apa tak akah? Lil kitabi. Ni kadang kata gini, liktida bil kitab. Nabi hak mari. Lil kitabi ay liqtida bil kitab. Karena tiru Quran. Susunnya Quran kan dia bismillah dulu baru alhamdulillah. Ambil situ sekali lagi. Karena situ pula dia boleh ta'akah tu karena situ pula. Lil kitabi kerana kitab yakni lilik tidai bil kitab fit tertib berpada. Dan satu lagi wal ijma'i ay minal ulama. Puak-puak ulama dia tak mula alhamdulillah dulu bismillah belakang itu. Dua kerana lah yang boleh ta'akah itu. Habis. Lepas tu dia buat satu soalan pula. Tengok dia buat soalan. Kita nak soal tak pandai. Tengok kadang-kadang nak tanya ke apa tu. Ada nak tanya ke apa tu. Baru kata nak tanya ke apa habis lalu. Kadang-kadang kita duduk mensyukir boleh tanya nak tanya ke apa tu. Tak tahu nak tanya apa. Bos sudah telitah nak tanya bawa mari. Jadi dengan itu musannaf kita syekh kita buat soalan sendiri. Buat soalan kan. Kalau sekiranya ada orang kata begini, dia kerak lalu tak boleh. La yuqalu. Tak boleh dikatakan. La yuqalu ay la yajuzu an yuqala. La yajuzu laka an yuqala. Maknanya gitu. Tidak dikatakan, tak boleh dikata. Nabi suruh, bukan tak harus dikata. Tak harus bahawa dikatakan. Katakan inna hadzal muallafu. Ataupun kita kedai gini, la yuqalu ay fil i'tirad. Tu dia. Tak boleh dikatakan pada i'tiraf, nak kritik, nak kata inna hadzal muallafa syi'run, bahawa ini karangan ni, mana maksudnya mata jahrah kita lagi kata adalah ini karangan baca hadzal muallaf, baca dengan isim maf'ul. Kalau muallif tu tuai pengarang tu, muallaf karangan. Bahawa ini karangan ialah syair ni, bukan mata jahrahnya main lagu syair ni baharaja alhamdulillahi ala salatihi. Lagi kat atas main nazam kata. Kalau gitu syair ni, ini karangan ialah syair ala rajah, ala alqauli rajah, syair ni bab pokai ala rajah khilafan. Aqulu zalika, aku kata begitu. Mana aku kata syair atas karajah ni, anna hadzal mu'allaf tu syair atas karajah. Aku menyalahi liman qala, bagi mereka ulama yang berkata. Ulama kata ana ni silap titik ni, huruf tak ada apa, silap titik. Tengok ke titik tu dia macam innaz zajra, tak no, innar rajaza, jadi ra. Titik nak kelecak mai duk sini, sebenarnya titik zai duk belakang ra. Huruf awalnya ra, huruf akhirnya zai. Tak kala titik mai duk sini nampaknya zajra lah, bukan. Innar rajaza, nama lagu syair kan dia panggil syair baharaja. Baharaja bahabasi. Kalau gitu mata Jawharut Tauhid ni syair baharaja, supaya matan alfiyah nulah syair baharaja. Ada orang kata bahawa saraja itu laisa syi'ran. Tak nak turut tu, nak turut karaja. Satu kaum dhaif. Kaum dhaif dia kata baharaja tak panggil syair, dia kata. Tu kena ikut nungku aruk kok nunggu dah lah. Ada orang kata baharaja ni bukan syair. Tu dhaif. Hak rajah kata dak syair. Kita nak kecek turut kan rajah. Bila nak kecek atas kan rajah, jadi matan Jawharah ini syair penama baharaja. Tak kala baharaja tu syair. Apabila syair wa qad qala al ulama, ni sambungnya dia.
dan padahal sungguhnya wawal hal. Tak kala syai' tu, tak kala mu'allaf karangan ni syai' dan padahal sungguh telah berkata oleh ulama. Kata ngana? Ulama kata la yubda'u syi'ru bil basmalati. Ulama kata tak boleh dimulai syai' dengan basmalah. Kalau gitu tengok di sini tak bolehlah bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana musannaf kita mari bismillah ni? Sedangkan dia ni syai'. Katakan syai' tak boleh dimula dengan basmalah. Oh, molek tu. La yuqal. Syarah kita sekat. Jangan kata gitu Tak boleh kata gitu. Kalau kata kami jawab. Sebab apa la yuqal? Li'anna la klik pada la yuqal. Sebab kami kata, kalau mu kata kami kata pada jawab. Li'anna naqulu ay fil jawab, kerana bahasa kami jawab kata asy-syi'ru allazi la yubda'u bil basmalati huwal muharramu. Oh, sungguh. Kalau gitu hak penamun hak ulama kata la yubda'u syi'ru bil basmalah dia panggil ijmal tu. Ataupun mutlak kena kait tu. La yubda'u syi'ru ayil muharram. Kena kait gitu. Tak boleh dimulai syai' dengan bismillah. Nak bawa lagu cicang bismillah. Boleh. Nak bangun nak mengarut bismillahirrahmanirrahim. Lalu dah mung tu katalah. Hak tu. Ada apa di sini misal lagu mana syai' hak muharram? Syai' yang tak boleh dimulai dengan basmalah tu ialah syai' yang haram. Kahajwi man la yahillu hajwuhu. Seperti asal mana haju ni makna sereh. Maksudnya kata celah lah. Seperti mencelahkan mereka yang tak halal oleh celahnya. Itu maksud asal haju ni sereh. Hanya sereh dengan perkataan. Sereh dengan perkataan makna celah maki lah. Seperti mencelahkan mereka yang tak halal oleh celahnya. Tu dia. Nya bawa lagu kata kok orang malu muka. Syai' lagu tu tak boleh dimula dengan bismillah. Supaya nak kecek benar haram tu lah. Supaya nak maki kat orang bismillah haram bismillah tu lagi dah. Awil makruhu atas pada muharram. Asy-syi'ru allazi la yubda'u bil basmalah huwa muharram wal makruhu. Seperti lah mana? Kataghazzuli fi ghairi muayyan. Hak ni apa ni? Taghazzu ni ghazza tu mana kerja bergatih, kerja bertenung dah. Orang dak bergat buat tu. Ni nak tengok larat Itu ayat bagi makruh. Padahal bukan tertentu, bukan muayyan, bukan ditentukan. Ni nak tengok luar mula. Hak tu tanggung hak ulama kata apa tu tak boleh dimulai syai' dengan basmalahnya, syai' hak haram, syai' hak makruh. Tanggung situ. Misal tu nak tengok luar sekali lagi. Adapun wa amma ma yata'allaqu bil ulumi, dan ada apa barang barang nak syai' tu dia panggil masduk ma kena syai'. Wa amma syi'run yata'allaqu bil ulumi, adapun syai' hak sakut paut ia dengan ilmu syai' cakap ilmu nahwu. Tu dia syai' cakap ilmu sarah penazam maksud. Masalan syai' cara ke ilmu balaghah seperti mata jauhar maknun. Al-jauhar maknun. Tu cara ke ilmu Melaka tu. Mata zuba, syai' cara ilmu fiqh. Tu ulum. Kahazihil manzumati. Seperti ini manzumah kita nak masuk cara mata jauhar tauhid tadi. Ni ilmu tauhid. Ma yata'allaqu bil ulum fayubda'u, maka dimulainya bil basmalati ittifaqan minal ulama. Ada khilaf ni. Tu dia. Habis itu. Wa inna ma lam ya'ti biha nazman. Cumanya tidak mendatang cumanya tidak mendatang ia musannaf kita lah, muallif lah. Muallif kita siapa dia? Syekh Ibrahim Al-Laqani. Tak mendata dengannya dengan basmalah, mendata nazman dengan cara nazal. Yuk mari bismillah kalian asal tu. Bismillahirrahmanirrahim kalian asal.
Dia tak mendata dengan bentuk fi'il tak bentuk nazar. Kama fa'ala ini nak banding tanzid bagi apa ni? Bagi manfi ni. Kama ni ka ahli tanzid tanzirun lil manfi. Itu dia. Sebagaimana bahawa ma masdariyah. Sebagaimana bahawa kalau pakai ma mausul mana al-ityan bin nazmi. Sebagaimana barang kerana pakai mausul yang telah perbuat hadza aid dia fa'alahu Syatibi. Sebagaimana barang yang telah perbuat oleh Imam Syatibi. Tua mata Asy-Syatibiyah lah, mata cakap ilmu tajwid. Nah, Imam Syatibi dia buat kalam syair cakap ilmu tajwid, ilmu qiraah. Itu dia. Tapi yang main dengan syair bahasa basit, dia kata ana haitsu qala sekira berkata ya Asy-Syatibi dalam mata Syatibiyah dia kata ana bada'tu bi bismillahi fin nadmi awalan. Dia mari dengan syair weh. Aku mulai dengan nama Allah pada nazamku mula-mula sekali ila akhir. Syekh kita dak bismillahirrahmanirrahim. Mari dengan kalam nasah. Ada Pak Imam Syatibi mari dengan kalam nazam. Bada'tu bi bismillahi fil nazmi awalan. Supaya mata pasal lagi mata bahasa rajat tapi mengasih juga. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimin. Ada. Dia mari dengan kalam sa'in juga. Ada pemusanah kita ni wa inna ma lam ya'ti biha nazman. Sebab apa boleh dia tak mari dengan nazman? Illanya li annahu khilaful aula. Illa bagi inna ma lam ya'ti. Sebab musannaf kita tak mendatangkan bismillah dengan nazar sebagaimana mendatang oleh Syatibi dan orang-orang lain. Sebab dia tak mendatang dengan nazam tu li annahu annahu al-ityan bil basmalah nazman khilaful aula. Menyalahi utama kerana kira molek tu kurang molek. Tu sabit nak amal nak lari daripada khilaful aula lah. Mari bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru mula start alhamdulillahi ala salatihi lah dah. Oh banyaklah ilmu ni masya-Allah sungguh. Deh bahasa tunggu pokok buah semua tak musim ni deh. Galik. Tak sempat tunggu pokok musim wak dangan tadi 2 minggu yang mula diri 2 minggu baik. Klik. Ada itu kan. Tunggu 4 tahun tak klik ada. Boleh tak boleh pun tak boleh. Ada itu kan. Hak bahasa kita mengaji kitab ni ibarat tunggu pohon yang buah semua. Buah semua. Rajin-rajin tu baik buah. Dia duduk situ. Walaupun pergi kitab ilmu tauhid buah tu baik macam-macam. Ni tanam pohon buah belaka dia pun ada, rambutan pun ada pada tanam pohon. Tapi tu tanya, tu tak ada wak kebun tunjuk kita. Tak ada wak kebun tunjuk kita. Hang ano? Ada belaka lah tu dia mutan. Ada belaka. Ada apa? Tu je. Tu ada tunggu sini tu ya buah mata buah buah belaka. Ada salah. Tu yakinkanlah. Nah, habis di situ selesailah dulu katanya summa'lam annal ba'a nak bahas ba bismillah pula dah. Tu dia deh. Cukup dulu. Wallah